Okey, baik. Sekarang para pelajar kita akan pergi kepada menghasilkan skrip dan papan cerita rakaman video. So dalam PM06 menghasilkan rakaman video. Sebelum rakam video kita kena buat skrip. Jadi ini cikgu tunjuk contoh sedikit apa yang perlu ada dalam proses rakaman video. Kena ada skrip ya. Skrip dan papan cerita. Okay, skrip ialah dalam penghasilan video, skrip disediakan mepandukan kepada sinopsis dan perjalanan sesuatu cerita yang merupakan olahan cerita. Sinopsis merupakan maklumat ringkas yang padat dan jelas. Okay, di sinopsis ni adalah macam rumusan cerita lah. Okay, skrip ni disediakan mepandukan sinopsis. Okay, skrip dia lebih jelas lagi lah. Okay, lebih detail lagi. So ini sinopsis, ni contoh sinopsis. Ni kamu boleh baca sendiri contoh. Boleh pause video jika nak baca. Okey. Ini skrip. Skrip ialah idea yang dikembangkan menjadi isu dan persoalan. Skrip berfungsi untuk memenuhi sesuatu tujuan dengan menggunakan sesuatu jenis media. Skrip dihasilkan oleh penulis skrip. Jadi penulis skrip bagi kita semua adalah kamulah. Okey, kamulah para pelajar. Para pelajar nak buat projek PM06, ni para pelajar sendirilah penulis skrip dia. Okey. Ni contoh, jangan risau contoh. Senang sahaja. Apa yang perlu ada dalam skrip, okey. Ni contoh babak 2 ni maksud dia scene. Scene 2 watak siapa, latar belakang, props, music latar, ada music atau tidak. Cerita apa yang berlaku dalam scene kedua itu. Contoh. Dan mesti sertakan dialog. Okey, siapa yang bercakap pada masa itu, apa yang dicakapkan. Kenapa kita buat perkara ini? Sebab ia akan memudahkan kita dan melancarkan proses rakaman video. Okey, jika tidak ada sinopsis, tidak ada skrip, maksudnya nanti bila kamu nak rakam video, kamu terus rakam. Itu akan mendatangkan masalah. Dan ia akan mengambil masa yang lama. Jadi skrip ini dengan sinopsis dan skrip ini wajib ya, mesti ada untuk PM06 kena sediakan. Okey. Ini pula adalah papan cerita. Papan cerita ini ialah persembahan grafik tentang bagaimana video diterjemahkan mengikut shot demi shot. Papan cerita terdiri daripada susun atau grafik dalam bentuk ilustrasi atau imej yang dipaparkan dalam urutan dengan catatan dan maklumat tentang apa yang berlaku dalam babak scene untuk tujuan pergambaran, pergerakan gambar, animasi, grafik atau interaktif urutan media. Ini contoh papan cerita. Okey, kamu kena lukis. Saya akan minta kamu lukis seperti contoh dalam ini. Contoh sini, di sini. Okey, cikgu akan bagi kertas A4 dan kamu akan bahagikan kepada beberapa bahagian, beberapa babak dalam video kamu, dalam projek kamu nanti, projek video kamu nanti, dan kamu kena rancang apa yang berlaku. Okey, ini contohnya scene pertama, scene kedua, scene ketiga, scene keempat dan seterusnya lah. So itu nak tunjukkan apa yang berlaku pada masa itu. Okey. Okey, apa yang ada? Okey. Nak tunjukkan shot demi shot, jenis shot yang ada. Shot ni maksudnya kamera kamu tu berada dalam shot macam mana. Kamu nak rakam video berada dalam shot yang apa yang kamu pilih bagaimana. Shot video tu macam mana yang kamu nak buat. Okey, untuk sesuatu scene. Itulah maksud dia. Kamu tengok di sini. Ni dah close up. Okey, ni bahagian sisi. Okey. So kamu akan cuba nantilah. Nanti. Tak apa, jangan risau, tidak susah, senang saja. Jadi selepas menghasilkan papan cerita, analisis perlu dibuat ke atas papan cerita tersebut. Analisis dibuat dengan memperincikan setiap babak yang terdapat dalam papan cerita tersebut bagi memastikan proses rakaman berjalan lancar. Okey.
Saya pasti kalau siapa yang terus ambil kamera, terus rakam, mesti ambil masa yang sangat lama. Sebab tiada perancangan. Jadi kalau kamu ingin menjadi director filem, kamu boleh belajar dari sekarang teknik-tekniknya. Okay, yang penting kena ada sinopsis cerita, kena ada skrip. Itu adalah permulaan untuk pembikinan filem atau suatu video yang baiklah. Okey, baik, sekarang kita pergi kepada jenis-jenis short camera video. Yang ni penting. Yang ni penting, boleh keluar periksa juga. Okey, short adalah teknik pengambilan gambar dengan memperhatikan sudut pandangan kamera atau rakaman video. Saiz shot dan sudut kamera memainkan peranan untuk menjadikan sesuatu video kelihatan lebih menarik kepada penonton. Shot terdiri daripada single take yang boleh dalam jangka masa beberapa saat atau beberapa minit. Manakala scene terdiri daripada beberapa shot dan sequence pula terdiri daripada beberapa scenes. Okey. Ni kita ulang balik. Shot terdiri daripada single take yang boleh dalam jangka masa beberapa saat atau beberapa minit. Manakala scene terdiri daripada beberapa shot, dan sequence pula terdiri daripada beberapa scene. Okey. Jangan risau. Okey. So jenis-jenis short camera. Ni jenis-jenis dia. Okey. Ini kena hafal lah. Kena tahu lah, kena faham lah. Okey, sebab nanti kamu nak rakam, membuat proses rakaman video, kamu kena tahulah perkara-perkara ini. Ada mungkin keluar periksa ni. Okey, kena tahu ni. Jenis-jenis short camera. Okey, kalau macam ini, ialah close up. Shot ini memberi fokus kepada subjek utama. Okey. Ini medium close up. Macam ini. Shot jarak sederhana, dekat, dan untuk objek manusia. Biasanya shot dilakukan dari atas kepala sampai dada atau pinggang. Okay. Ini extreme close up. Ni betul-betul zoom ni. Okay. Beberapa dalam lingkungan close up dengan fokus kepada satu ciri utama. Medium shot. Shot hanya menampilkan sebahagian badan dari pinggang sampai ke atas kepala. Okay. Ini long shot. Shot ini berjarak jauh yang menampilkan keseluruhan aktor dan mempunyai pandangan yang luas. Ini long shot, wide shot. Ni extreme long shot ni sebenarnya. Okay. Pengambilan gambar melebihi long shot yang menampilkan lingkungan subjek secara penuh. Okey. Tapi jauh ni extreme long shot. Baik, sekarang kita pergi kepada sudut pandangan kamera video pula. Okey. Komposisi kamera atau sudut kamera adalah suatu sudut pandangan dalam mengambil gambar sesuatu objek, pemandangan ataupun sebuah adegan. Dengan sudut tertentu, kita dapat menghasilkan suatu shot yang menarik dengan perspektif yang unik dan menciptakan kesan visual tertentu pada gambar. So, ingat, ini pun saya rasa boleh keluar periksa ni. Penting ni. Antara sudut pandangan kamera, ini kamera, ini objek. Jadi, kalau kamera ada di atas objek, maksud dia, kedudukan sudut pandangan kamera ni ialah top angle. Okey. Hati-hati. Okey. Jangan tersalah. Ini objek, ini kamera. Jadi sudut pandangan kamera ini adalah top angle. Ini high angle. Ini eye level. Ini low angle. Ini bottom angle. Okey. Ni kita tengok kepada pandangan yang lebih. Sudut pandangan kamera video dan contoh shot. Long angle ataupun dipanggil frog eyes.
Okey, teknik pengambilan gambar ini dilakukan dengan mengambil gambar dari posisi bawah. Okay. Ini bukan long angle, low angle frog eyes. Okey, low angle. Okey, low angle ya. Macam ini. Teknik pengambilan gambar ini dilakukan dengan mengambil gambar dari posisi bawah. Okey, low angle. Selepas itu eye level. Okey, pengambilan gambar dari sudut ini memberi kesan yang sama dengan cara mata kita melihat sesuatu objek. Okey, sama paras dengan mata. Okey, lebih kurang sama paras dengan mata. Eye level macam ini ya. Okey. Selepas itu high angle. Teknik pengambilan foto ini dilakukan tepat di atas objek dengan lensa kamera difokuskan ke bawah. Macam ini high angle. Okay. Bottom angle ataupun worm's eye view. Teknik ini dilakukan dengan menempatkan kamera dalam tanah dan didongakkan ke atas sesuai dengan komposisi yang dikehendaki. Macam ini bottom angle. Okay. Bird eye view. Pengambilan gambar dilakukan dari posisi ketinggian tertentu sehingga memperlihatkan persekitaran sangat luas dengan objek-objek lain di bawah kelihatan begitu kecil. Ini bird eye view. Okey. Sekarang kita pergi kepada teknik pergerakan kamera video. Gerakan camera movement adalah teknik pengambilan video dengan menggerakkan kamera dengan tujuan memberi kesan dan maksud tersendiri. Berikut adalah teknik pergerakan camera movement. Okey. So teknik pergerakan kamera. Pan atau panning adalah teknik menggerakkan kamera secara mendata. Horizontal dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Okey. Pan right, gerakkan kamera ke kanan. Pan left, gerakkan kamera ke kiri. Okey, contoh shot macam ni lah. Okey, lihat Pan right, pan left. Tilt atau tilting adalah teknik menggerakkan kamera secara mendongak dari bawah ke atas. Vertical atau sebaliknya. Tilt up, kamera mendongak dari bawah ke atas. Tilt down, kamera mendongak dari atas ke bawah. Okey. Tilt up. Tilt down. Okey ya. Tilt up. Tilt down. Okey. Jadi tilt up, kamera mendongak dari bawah ke atas. Tilt down, kamera mendongak dari atas ke bawah. Kita perhatikan ayat dia. Kamera mendongak dari atas ke bawah. Okey. Maksudnya kamera mendongak daripada atas ke bawah. Tilt down. Okey. Kalau kamera mendongak dari bawah ke atas, tilt up. Okey. So kita turun lagi. Dolly atau tracking ialah teknik menggerakkan kamera untuk mendekati atau menjauhi subjek. Dolly in, kamera mendekati subjek. Dolly out, kamera menjauhi subjek. Okey, macam betul-betul dolly in, kamera mendekati subjek. Dolly out, kamera menjauhi subjek. Okey. Zoom adalah teknik gerakan lensa zoom yang mendekati atau menjauhi subjek secara optik. Dalam zooming ini, yang bergerak bukan kamera, tetapi lensa kamera yang bergerak maju atau mundur. Okey, bukan kamera gerak, lensa kamera yang bergerak. Okey, zoom in, lensa bergerak ke hadapan atau pandangan mendekati subjek. Zoom out,
lensa bergerak ke belakang atau pandangan menjauhi subjek. Baca baik-baik ya. Kadang-kadang boleh keliru. Ya. Hati-hati. Takut keluar periksa nanti. Okey. Follow. Pengambilan gambar dilakukan dengan mengikuti subjek dengan bergerak selari atau seiring dengan subjek. Crane shoot merupakan gerakan kamera yang dipasang pada alat bantu mesin beroda dan bergerak sendiri bersama juru kamera, sama ada mendekati ataupun menjauhi subjek. Okey. Jadi sila pastikan pelajar membaca ya penerangan yang dengan baik, takut tersilap ya. Okey. Macam pan atau panning. Pan right, gerakkan kamera ke kanan. Ke kanan. Right. Pan left, gerakkan kamera ke kiri. Kiri. Okay. Tilt up. Kamera mendongak dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Tilt down. Kamera mendongak dari atas ke bawah. Atas ke bawah. So hati-hati ya. Cikgu risau. Sebab kadang-kadang memang kita boleh keliru. Okey. Hati-hati, cikgu pun boleh keliru. Hati-hati ya. Okey. Jadi menghasilkan rakaman video berdasarkan skrip dan papan cerita. So rakaman video dibuat setelah skrip dan papan cerita dipersetujui. So skrip dan papan cerita itu mesti diserahkan kepada cikgu dulu, biar cikgu tengok, cikgu lihat, cikgu rasa sesuai. Okey, kamu boleh teruskan dengan proses rakaman video. Okey, untuk memulakan rakaman, terlebih dahulu skrip dan papan cerita difahami agar dapat diterjemahkan ke dalam bentuk rakaman video dengan baik dan lancar. Okey.